Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Faqani. Halaman yang ke-12 dalam kurungan dan apabila melihat atas roh zuriatnya, zuriat baginda Adam alaihi salam yang kafirin, maka kata baginda Adam alaihi salam, inilah roh yang jahat dan nafsun, yakni diri yang jahat, dijadikan akan dia pada si jin. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika menemui baginda Adam alaihi salam di langit yang pertama selepas melepasi as-sama'ud dunia, langit dunia, diikuti dengan Baitul Mamdud, kemudian sampailah ke Baitul Izzah dan memasuki langit yang pertama, yang mana Allah berikan penghormatan, kemuliaan, penghargaan kepada baginda Adam alaihi salam sebagai penghulu langit yang pertama. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan betapa junjungan mulia baginda Adam alaihi salam itu di langit pertama melihat perkembangan roh zuriatnya, melihat zuriatnya yang kafir. Maka baginda Adam alaihi salam menyatakan, inilah roh yang jahat, diri yang jahat, dijadikan akan dia pada si jin. Si jin itu terletak di petala bumi yang ketujuh, paling bawah, berbanding dengan Illiyin yang terletak di langit yang ketujuh. Petala langit yang ketujuh Illiyin, manakala petala bumi yang paling bawah ketujuh adalah Sijjin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Benarlah kata Allah, bahawasanya kitab orang-orang yang Allah murkai kerana mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang derhaka, fujjar, derhaka, diletakkan pada kedudukan yang paling hina, lagi bawah, amat panas. Itulah dia Sijjin. Sijjin tu maksudnya tujuh petala bumi tu, bumi yang ada kat sini. Gambarannya yang boleh kita faham, paling bawah. Dalam tanah kan? Inilah. Tinggal lagi amrun iktibari. Kita hanya iktibarkan bahawa bumi itu berbola. Itu adalah amrun iktibari, perkara yang kita menganggap begitu, tapi hakikat sebenarnya kita pun tak ketahui kedudukan bumi ni macam mana. Sebab itu ada pendapat yang menyatakan bahawa bumi ini flat, kan berbeza pandangan, dan dia tak boleh terima
bahawa bumi ini disebut sebagai berbola bumi. Dia menyatakan bumi ini adalah flat. Jadi masing-masing ada hujah. Pun begitu, kita membuat satu tanggapan. Tanggapan itu bukanlah keyakinan yang sepenuhnya. Amrun iktibari sahaja. Perkara yang kita iktibarkan. Bumi itu yang mudah nak kita gambarkan seperti berbola. Tapi hakikat sebenarnya Allah jua yang maha mengetahui. Baginda Muhammad SAW tahu, kerana Rasulullah SAW dah menaiki langit. Rasulullah dah nampak dah kedudukan bumi sebenarnya itu macam mana. Tapi Rasulullah nak ceritakan, takut-takut mendatangkan fitnah daripada apa yang Rasulullah sampaikan, kerana akal fikiran manusia tak kesampaian. Sejauh mana akal kita mampu berfikir. Jadi maka kalau kita menganggap bahawa bumi itu berbola, maka macam tak sesuai lah nak dinyatakan si jin tu berada di teras bumi. Kalau berbola, dia ada terasnya. Tak sesuai lah kalau begitu. Dan tak sesuai lah nak terjemahkan dengan istilah 7 petala bumi. Bumi bukan ada petala, bumi ada teras, teras bumi. Jadi ialah tanggapan-tanggapan. Sampailah masa kini perbahasan tentang flat bumi pun tak selesai. Masing-masing ada hujah. Tinggal lagi yang boleh kita pegangi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Si jin itu maknanya satu kedudukan yang paling bawah berlawanan dengan kedudukan yang paling tinggi atas. Kedudukan yang tertinggi disebut illiyin. Kedudukan yang paling rendah lagi paling ke bawah si jin. Itu yang mudah digambarkan, yang mudah difahami. Summa radadnahu asfala safilin. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia, dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum. Dan pada pihak kirinya beberapa manusia, dan ada padanya satu pintu pula yang keluar daripadanya bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan, tertawalah ia baginda Adam alaihissalam, dan suka ia. Dan apabila melihat pihak kirinya, pihak kiri baginda Adam alaihissalam, duka citanya baginda Adam alaihissalam, dan menangis ia baginda Adam alaihissalam. Maka baginda Adam alaihissalam berada di langit yang pertama sebagai penghulu, presiden langit yang pertama, sebagai penghormatan, penghargaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Adam alaihissalam. Bukan saja-saja nak duduk, tetapi rupa-rupanya ada tugas. Baginda Adam alaihissalam melihat perkembangan zuriat-zuriatnya yang menjalani hidup di muka bumi maupun yang dah mati. Baginda Adam alaihissalam dapat melihat. Ini penghormatan yang Allah berikan kepada baginda Adam alaihissalam. Maka memberi salam Nabi SAW. Maka menjawab salam baginda Adam alaihissalam. Kemudian berkatalah ia baginda Adam alaihissalam sebagai selepas menyahut salam, menjawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baginda Adam alaihissalam pun berkata, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Telah dapat keluasan dengan anak yang saleh wahai Muhammad, dan nabi yang saleh wahai Muhammad. Kata-kata aluan dari baginda Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril. Rasulullah tak tanya dengan baginda Adam. Rasulullah bertanya dengan Jibril, ya Jibril, apa laki-laki ini? Dan apa manusia yang banyak-banyak tu? Dan apa pintu ini? Maka kata Jibril, inilah bapa tuan hamba, baginda Adam alaihissalam. Maka bukanlah Rasulullah tak tahu, Rasulullah nak dapat penjelasan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Dan di kanannya, di kanan baginda Adam alaihissalam dan di kiri baginda Adam alaihissalam tu apa sebenarnya? Iaitu daripada beberapa manusia zuriatnya yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka. Maka apabila melihat pihak kanannya, tertawa-tawalah baginda Adam alaihissalam, gembira. Dan apabila melihat pihak kirinya, menangislah ia baginda Adam alaihissalam. Dan apa pula makna pintu? Dan pintu yang pihak kanan itu adalah pintu syurga. Dan yang bau keluar daripadanya itu bau syurga. Dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka. Dan baunya itu adalah bau neraka. Jadi baginda Adam alaihissalam dah nampak dah pintu syurga, pintu neraka. Itu di langit pertama. Itu langit pertama. Baginda Adam alaihissalam dah nampak pintu langit, pintu syurga, pintu neraka. Siapa daripada zuriat umat manusia yang akan masuk syurga, yang akan masuk neraka. Ini sebenarnya penghormatan yang Allah berikan kepada Abul Bashar, bapa kepada sekalian manusia, baginda Adam alaihissalam. Semuanya memberi keinsafan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan setiap nabi, setiap rasul Allah berikan keistimewaan masing-masing. Kemudian maka berjalan pula ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapatnya akan mereka yang memakan riba. Maka dalam perjalanan Mi'raj daripada langit pertama nak menuju ke langit kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi peluang untuk melihat siksaan yang bakal diterima oleh umatnya yang makan riba dan yang makan harta anak yatim, dan dapat pula akan mereka yang berzina. Kenapa? Ialah kalau tadi Rasulullah lihat sendiri bagaimana baginda Adam alaihissalam diberi peluang melihat pintu syurga, pintu neraka, maka tahu siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Bau syurga pun dihidu, bau neraka pun dihidu. Memanglah kalau begitu dari langit pertama nak pergi langit kedua, Rasulullah pun nampak juga siapa di kalangan umatnya yang dihumban dalam neraka, apa sebab dihumban dalam neraka. Ini disebutkan. Rasulullah nampak umatnya yang makan riba, yang makan harta anak yatim, yang berzina.
atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Nampak lagi umatnya yang begitu jahat, menerima siksaan neraka. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dengan susunya buah dadanya mereka itu. Penghinaan buat orang yang berzina. Kemudian maka naiklah Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang kedua. Tu. Langit pertama pun dah nampak gambaran-gambarannya. Allah dah perlihatkan. Maka telah terdahulu bahawa adalah ia daripada batu yang putih. Langit kedua ni adalah daripada batu yang putih. Permata batu putih. Maka menuntut buka Jibril sampai langit kedua pun ada pintu langitnya. Maka Jibril pun tuntut nak buka lah. Maka berkata yang menunggu pintu itu, siapa ni? Maka kata Jibril, katanya, Jibril, dan siapa serta kamu, wahai Jibril? Katanya Jibril, Muhammad, katanya. Maka katanya lagi, penunggu, kita kata penjaga pintu, telah dibangkitkan kepadanya. Muhammad dah dibangkitkan ke? Katanya, kata Jibril, bahkan Muhammad SAW telah dibangkitkan. Maka dibukakannya. Maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Setiap nak melepasi tahap-tahap, ada penjaganya. Pintu langit nak melepasi daripada langit dunia nak pergi ke Baitul Izzah, ada pintu. Begitu juga nak masuk langit pertama, ada pintu. Nak masuk langit yang kedua, ada pintu. Man anta wa man ma'aka, itulah maknanya kata-kata penjaga. Siapa engkau? Wa man ma'aka, siapa bersama dengan kau? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Itu adalah kata-kata penjaga malaikat, baik di langit pertama, pintu langit pertama, begitu juga pintu langit kedua, sampailah ketujuhnya. Dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya, iaitu Isa dan Yahya. Baginda Yahya alaihissalam itu anak kepada Nabi Allah Zakaria. Hal keadaannya menyerupalah salah seorang bagi taulannya. Jadi Imran berkahwin dengan Hannah, dapat anak iaitu Siti Maryam. Maryam melahirkan anak iaitu baginda Isa alaihissalam. Apabila kita pun faham ceritanya, Imran kahwin dengan adik, Nabi Allah Zakaria kahwin dengan kakak. Nabi Allah Zakaria jaga Maryam, dapatlah akhirnya anak iaitu baginda Yahya alaihissalam. Antara wajah rupa baginda Isa dengan Yahya alaihissalam ni lebih kurang. Umur pun tak jauh beza. Beza setahun Ya, jadi itu sebab disebut begitu. Ada dua anak saudara ibu. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya pada pakaiannya dan rambutnya. Dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya. Maka baginda Isa alaihissalam
berada di langit kedua bersama dengan umat-umat yang terpilih, yang setia dengan baginda Isa alaihissalam. Begitu juga baginda Yahya alaihissalam yang berada pada langit kedua pun bersama dengan baginda Yahya alaihissalam ni umat-umat yang terpilih. Sebab itu disebut ada serta keduanya beberapa kaum keduanya, maknanya umat yang terpilih di kalangan kedua-duanya, baginda Isa dan baginda Yahya alaihi wassalam. Dan tiba-tiba adalah Isa itu bulat tubuhnya, lagi sederhana, dan warna tubuhnya antara merah dan putih, dan terhulur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya, baginda Isa dan baginda Yahya alaihi wassalam. Maka menjawablah keduanya akan salam Rasulullah SAW, dan berkatalah keduanya, baginda Isa alaihissalam dan baginda Yahya alaihissalam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh, dan mendoa keduanya dengan kebajikan. Baik. Baginda Adam alaihissalam, Allah beri penghormatan, Allah berikan penghargaan, Allah berikan kemuliaan, diletakkan pada langit yang pertama. Begitu juga baginda Isa alaihissalam ada keistimewaannya, baginda Yahya alaihissalam ada keistimewaannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan penghormatan, penghargaan, kemuliaan kepada kedua-duanya, baginda Isa alaihissalam dan baginda Yahya alaihissalam di langit kedua. Dan baginda Isa bersama dengan umatnya yang terpilih, baginda Yahya alaihissalam juga bersama umatnya yang terpilih. Baginda Yahya ni dia Bani Israel juga? Ya. Dia lah yang meneruskan memakmurkan Al-Masjidul Aqsa. Baik, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan pada ayat 69 surah An-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesiapa jua yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan atas mereka itu, dari kalangan para nabi, dari kalangan golongan yang benar hatinya, benar lidahnya, benar perbuatannya, dari kalangan orang-orang yang mati di medan peperangan menegakkan agama Allah, wasyuhada'i wassalihin, diletakkan di kalangan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah yang terbaik, rafiqa, sahabat, rakan, taulan yang rapat. Kita ada rafiqa. Rafiqa tu maknanya sahabat yang paling
rapat. Siapa sebenarnya sahabat yang paling rapat? Kita kata sahabat akrab. Sahabat yang paling akrab adalah sahabat yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan, yang memandu kita kepada jalan kebenaran. Maka baginda Isa alaihissalam di langit kedua bukan keseorangan, bersama dengan umat pilihannya. Baginda Yahya pun begitu. Begitu juga kita baginda umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila matinya kita nanti berada di alam barzah, orang-orang yang beriman ini kedudukannya kedudukan yang mulia, illiyin, penempatannya yang tinggi. Sebaliknya, kalau tak berjaya meletakkan diri di kalangan, maknanya orang-orang yang mendapat penghormatan, penghargaan di sisi Allah, dicampakkanlah kita kedudukan yang hina, lagi paling bawah, sijjin. Sebab itu ada ayat suci Al-Quran, ayat 105. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ayat 105 surah Al-Anbiya, Annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Bahawasanya di atas daripada permukaan bumi, ada menyatakan bumi dimaksudkan di situ adalah bumi syurga, bukan bumi tanah yang dipijak. Annal arda, bahawasanya bumi syurga, ataupun diterjemahkan bahawasanya di atas daripada muka bumi ini, iaitu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh, apabila dia meninggal dunia, rohnya ditempatkan di alam barzah yang mulia, illiyin, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Dengan kata lain, alam barzah bagi orang-orang yang beriman itu langit pertama, kedua, ketiga, sampailah langit ketujuh, illiyin. Tapi alam barzah untuk orang-orang kafir itu sijjin. Maknanya summa radadnahu asfala safilin, dihumbankan kedudukan yang paling bawah, lagi hina, makin bawah makin panas, makin bawah makin panas. Wal yazubillah. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.